TV KPM. Saya ada dua pecahan di sini untuk nak menyelesaikan masalah ini, tetapi saya tak tahu bagaimana nak jawab pecahan ni ya. Di sini pula ada roda dengan nombor. Hai Hanif. Hai cikgu. Hanif tengah buat apa tu? Cikgu, saya sebenarnya sedang keliru ni cikgu. Saya ada pecahan di sini. Saya ingin cuba menjawab soalan di sini. Di manakah yang sepatutnya saya letak pecahan ni cikgu? Sebenarnya kalau kita nak jawab soalan tu, kita kena kira ada berapa nombor di roda tu dulu. Kira berapa nombor di roda ini? Kira berapa nombor baru kita boleh selesaikan. Oh begitu. Apa kata Hanif masuk kelas cikgu, cikgu ajar bagaimana nak selesaikan soalan ni. Bolehlah cikgu. Jom saya nak belajar dengan cikgu. Okey, boleh. Baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid di rumah. Apa khabar di sana? Saya pasti anda semua sihat siap belaka ya. Sekarang anda sedang menonton Didik TV KPM dalam slot menengah atas. Sama-sama kita ingin belajar mata pelajaran yang begitu menarik ya. Boleh teka tak daripada lakonan abang tadi? Tentunya matematik. Ya, baiklah, nama saya Hanif Sean dan sebenarnya saya nak bagi tahu ini adalah antara mata pelajaran kegemaran saya tau. Dan saya tak sabar nak masuk kelas cikgu kita. Kita dah tengok profil guru kita tadi. Tentunya bersama saya ialah cikgu kita. Selamat sejahtera cikgu. Minta maaf cikgu. Ya, tak apa. Selamat sejahtera Hanif. Selamat sejahtera. Hanif sihat? Saya sihat. Cikgu sihat hari ini ya? Saya sihat. Ya, dan tentunya cikgu bukan kita berdua saja. Kita juga ada jurubahasa kita iaitu Cikgu Adina. Cikgu Adina, apa khabar di sana Cikgu Adina? Ya, itulah dia Cikgu Adina iaitu jurubahasa isyarat kita. Saya rasa Cikgu Adina pun dah bersemangat. Dan Cikgu Gita, saya rasa bukan kita sahaja bersemangat ni. Betul? Ada 4 juga murid dalam talian yang begitu bersemangat. Sama-sama nak belajar matematik dengan kita hari ini. Boleh Cikgu perkenalkan murid-murid Cikgu? Okey, boleh. Jadi murid yang pertama yang anda boleh lihat di sini adalah Adiba Nurul Adiba dari SMK Raja Ali. Okey, jadi kita ada puteri yang kedua, nama pun puteri juga. Puteri Intan Nawara dari SMK Raja Ali. Lepas tu kita ada seorang lagi pelajar yang namanya adalah Sarah. Sarah juga dari SMK Raja Ali. Dan akhir sekali kita ada Nur Dayani juga dari SMK Raja Ali. Dan untuk pengetahuan anda semua, pelajar-pelajar ini adalah pelajar-pelajar puteri daripada asrama SMK Raja Ali. Ya, itu dia. Murid-murid kita keempat-empat mereka puteri-puteri yang begitu cantik dan saya pasti begitu bijak juga dalam bidang matematik ya. Betul. Baik cikgu, cikgu boleh perkenalkan kepada kita apakah topik yang kita akan belajar hari ini? Baik. Okey. Hanif, topik kita yang akan kita belajar pada hari ini sebenarnya macam banyak. Kita akan belajar pada hari ini, tapi cikgu akan pastikan anda faham topik ni dengan lebih jelas walaupun banyak, tapi short, ringkas dan juga padat supaya anda boleh faham. Jadi kita akan belajar peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Selain itu, kita juga akan belajar peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Dan di akhir pembelajaran, murid dapat membezakan peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar, menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar, membezakan peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif, mengesahkan rumus kebarangkalian peristiwa bergabung iaitu bagi saling eksklusif dan tidak saling eksklusif, dan akhir sekali menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung untuk eksklusif dan tidak saling eksklusif. Jadi Hanif, saya rasa macam banyak perkataan hari ini. Betul, cikgu. Bersandar, tak bersandar, eksklusif, tidak saling eksklusif. Tapi jangan risau, pelajar di luar sana, kita akan belajar dengan lebih ringkas apakah itu bersandar, tidak bersandar, eksklusif dan tidak saling eksklusif. Boleh, cikgu. Jadi,
sebelum kita mulakan pengajaran kita pada hari ini, mari kita buat imbas kembali topik kebarangkalian yang pernah anda belajar di tingkatan 2. Sebenarnya topik ini bukanlah topik yang asing bagi pelajar di luar sana. Anda pernah belajar topik ni di tingkatan 2, iaitu topik yang terakhir di tingkatan 2. Jadi, sebelum itu, saya rasa Hanif, baik Ya, kita cikgu. jawab soalan yang Hanif tanya ke saya tadi. Betul cikgu. Betul? Saya masih tanya bagaimanakah saya ingin menyelesaikan masalah ini cikgu? Betul. Adakah ini satu peristiwa juga Ya, dalam betul. topik kita? Hanif, yang itu juga adalah satu peristiwa. Peristiwa tapi dalam bentuk nombor. Tapi bagi untuk kita selesaikan masalah ini, kita akan minta bantuan daripada puteri-puteri kita juga. Baik, silakan puteri-puteri kita cikgu. Okey, baik. Bagaimanakah kita ingin menyelesaikan masalah saya ni tadi? Okey, baik. Sebelum itu, anda kena kira dulu ada berapa nombor di roda itu. Kalau anda perhatikan, roda itu setiap satu sukuan terbahagi kepada 4. Jadi kita ada 4 sukuan, jadi 4 darab 4, kita ada 16 nombor. Okey, sekarang kalau kita nak kira kebarangkalian bagi nombor 1, kita kena kira ada berapa nombor 1 di sana. Jadi Hanif, saya rasa kita boleh tanya kan salah seorang daripada puteri kita, siapa yang boleh jawab? Baik, saya akan pilih ke cikgu atau? Saya rasa kita tanya mereka kan? Baik, kita tanya mereka. Baiklah, siapakah puteri kita yang akan cuba? Cuba angkat tangan. Kalau tak abang yang akan pilih atau cikgu pilih? Siapa yang ingin menjawab soalan tersebut? Cikgu, kita sebut puteri-puteri, kita bagi puteri lah yang jawab cikgu. Puteri Intan Okey, boleh. Silakan Puteri Intan, berapakah nombor 1? Ya, berapakah nombor 1 yang berada di roda itu? 4/16. Bagus. Jawapannya 4/16. Jadi ada 4 nombor 1 di sana. Jadi saya rasa Hanif pegang dua benda kan? Ada, cikgu. Saya jadi ada 4/16 itu Hanif boleh lekat dekat papan putih tersebut. Baik, untuk nombor 1. Ya, betul. Bagi nombor Kebarangkaliannya 1. 4/16. Ya. Okey. Baik, untuk soalan yang nombor 2. Nombor 2 berulang berapa kali di sana? Jadi Nombor siapa 2. yang ingin jawab? Siapakah murid yang kedua yang ingin menjawab? Cikgu ingin pilih, cikgu? Okey. Jadi saya rasa cikgu nak pilih Dayani. Dayani? 3/16. 3/16. Bagus Dayani. Jawapannya 3/16. Okey, apa kata nombor 3? Ada berapa nombor 3 di sana? Mungkin cikgu pilih Adiba? 2/16. Bagus Adiba, 2/16. Okey, baik. Nombor 4 pula. Siapa yang ingin menjawab? Kita dah pilih Intan, Adiba, kita dah pilih Dayani, Sarah. Sarah? 3/16. 3/16. Jadi kita ada 1, 2, 3. 3/16. Okey, baik. Yang terakhir, mungkin Hanif nak cuba? Boleh, cikgu. Saya akan cuba iaitu nombor 5. Nombor 5. 1, 2, 3, 4. 4/16, cikgu. Bagus Hanif. Yeay. Bagus. Jadi kita dah tahu bagaimana kita nak selesaikan soalan kebarangkalian. Baik. Dan pelajar murid-murid kena ingat soalan kebarangkalian ini kebanyakan jawapan dia adalah dalam bentuk pecahan. Okey? Pecahan jika boleh dipermudahkan, tolonglah permudahkan pecahan tersebut. Contohnya yang nombor 1 kita dapat 4/16. Jadi jika cikgu permudahkan pecahan itu, cikgu boleh dapat 1/4. Jadi biarlah jawapan itu adalah jawapan yang dipermudahkan. Jadi senang untuk penyemak, iaitu guru anda boleh semak jawapan anda. Boleh? Okey, baik. Kita lihat satu soalan yang memang sangat mudah bagi anda. Okey, soalan ini adalah satu bekas mengandungi 35 biji guli merah dan beberapa biji guli biru. Okey, kita tak tahu bilangan guli biru dan kebarangkalian seorang kanak-kanak memilih guli merah adalah 7/15. Okey, baik. Soalan cikgu adalah apakah kebarangkalian memilih guli berwarna biru? Guli berwarna biru. Jadi apa kebarangkalian dia?
Dan soalan yang seterusnya adalah bilangan guli berwarna biru dan juga kebarangkalian jika kita tambah 8 biji guli merah ditambah ke dalam kotak tersebut. Baik. Okey, jadi sebelum kita lihat jawapannya, saya rasa baik kita tanya siapa yang ingin jawab soalan ini. Betul? Jadi, betul. Siapa yang ingin menjawab soalan A? Kebarangkalian memilih... Oh, itu dia Adiba. Adiba dah angkat tangan. Okey, Adiba silakan. Jawapan dia 8/15. 8/15. Okey, baik. Kita semak jawapan Adiba. Bagus jawapan Adiba. 1 tolak dengan kebarangkalian guli merah. Ini adalah kebarangkalian bagi guli merah. Dan kita dapat 8/15. Okey, baik. Kita lihat bilangan guli biru. Bilangan guli biru, siapa yang ingin menjawab? Okey, baik. Silakan Intan. 7 bahagian ada 35 guli merah. Jadi, 1 bahagian guli merah ada 5 guli. Jadi, guli biru ada 8 bahagian. So, jumlah guli biru ialah 8 darab 5 bersamaan 40. Bagus. Okey, bagus Intan. Jawapan Intan memang sangat tepat. Cara Intan beritahu bagaimana untuk dapat jawapan tersebut pun bagus. Okey, baik. Kita lihat soalan yang terakhir. Jika kita tambah 8 biji guli merah, apa akan terjadi? Jadi, siapa yang ingin memberi jawapannya? Okey, silakan Dayani. Jawapan dia 40/83. Okey, bagaimana Dayani mendapat jawapan tersebut? 40/35 tambah 40 tambah 8. Bagus. Okey, jadi jika anda lihat di bawah sini, 35 tambah dengan 40 adalah bilangan guli yang original, yang merah dan biru. Disebabkan kita tambah 8 lagi guli merah, jadi sebab itu kita tambah 8 di bawah. Jadi bilangan dia akan menjadi 40/83. Begitu menarik cikgu. Cikgu, apakah markah yang cikgu ingin beri kepada murid-murid kita ni dapat jawapan yang betul, penjelasan yang nyata cikgu? Saya rasa di situ. Saya rasa mereka semua boleh dapat 2 mata. 2 mata. Baiklah, tahniah kepada murid-murid kita. Ya, betul. Semuanya cemerlang di situ dan sekarang kita akan berehat sebentar saja. Banyak lagi cikgu kita nak kongsi mengenai kebarangkalian ni. Pastikan anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda masih bersama kami di Didik TV KPM. Ya, hari ini dalam slot menengah atas kita sedang belajar matematik tingkatan 4. Topiknya begitu menarik iaitu kebarangkalian peristiwa bergabung. Saya sedang pegang guli yang berwarna biru ni dan ada banyak lagi guli di sini. Agaknya apa yang cikgu kita nak ajar kita berkenaan dengan guli ni cikgu? Okey, baik. Hanif, hari ini kita akan belajar peristiwa bersandar dan juga tak bersandar. Okey? Jadi apa itu peristiwa bersandar? Apa itu peristiwa tidak bersandar? Ini akan melibatkan guli tersebut nanti. Okey, baik. Kita lihat apakah definisi bagi peristiwa yang tidak bersandar. Okey, peristiwa A, kita ada 2 peristiwa iaitu peristiwa A dan juga peristiwa B. Dan mereka dikira sebagai tidak bersandar jika peristiwa A tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B. Tidak mempengaruhi. Maksudnya, jika peristiwa A sedang berlaku dan peristiwa B pun sedang berlaku tapi mereka tak mempengaruhi each other, mempengaruhi sama sendiri, jadi itu dikira sebagai tidak bersandar. Contohnya adalah guli kita. Guli kita pada hari ini. Jadi, kalau anda lihat di tangan Abang Hanif di sini ada tiga guli biru. Betul? Ada 3 guli biru, cikgu. Okey, baik. Sekarang dalam kotak balang guli itu ada sebilangan guli. Okey, bila kita masukkan 3 guli ke dalam balang tersebut, baik, kita masukkan, kita boleh lihat bilangan guli itu dah bertambah.
Betul? Betul, cikgu. Okey, jadi sekarang kita ingin melakukan kebarangkalian. Okey, satu kebarangkalian di sini. Okey, di mana Hanif akan keluarkan satu guli. Kita pilih satu guli secara rawak. Saya pilih satu guli pilih secara satu guli rawak. secara rawak. Saya akan ambil yang ini. Okey, baik. Jadi Hanif pilih guli warna hijau. Okey, Hijau, sekarang Hanif akan masukkan semula guli tersebut. Saya masukkan semula. Masukkan semula. Jadi bila kita masukkan semula guli itu dan kita pilih sekali lagi satu guli. Satu lagi ya. Satu lagi. Dan kita warna hitam pula. warna hitam pula. Okey, baik. Jadi jika anda lihat di sini dalam balang tersebut bilangan guli itu tidak berubah dari tadi. Jadi kita pilih guli, kita masukkan semula dan dia tidak berubah. Jadi itu yang dimaksudkan sebagai tidak bersandar. Bila kita masukkan semula dan bilangan guli dalam balang itu tidak berubah. Okey, sekarang Hanif telah pilih guli warna hitam, betul? Betul, Okey, cikgu. apa kata Hanif? Simpan guli itu di bawah. Oh, simpan di bawah. Simpan guli di bawah. Okey, sudah jadi kurang satu guli dah saja. bagus, dah kurang satu. Okey, sekarang kita pilih satu lagi guli. Saya pilih secara rawak lagi. Pilih. Oh, Okey. hitam lagi. Hitam lagi. Okey, baik. Kita letak di bawah juga. Saya Okey, letak di sekarang sini anda juga. boleh lihat dah kurang, betul? Betul, cikgu. Jadi bilangan itu semakin berkurang. Itu mempengaruhi peristiwa yang akan berlaku selepas ini. Jadi itu yang dipanggil sebagai bersandar. Bersandar dia mempengaruhi apa yang akan berlaku selepas ini. Jadi itu adalah sedikit eksperimen yang sangat mudah bagi pelajar untuk anda faham konsep peristiwa bersandar dan tidak bersandar. Betul, cikgu. Okey, Dan baik. saya rasa apa yang cikgu telah terangkan tadi juga boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita, Boleh, cikgu. boleh, boleh. Ya? Boleh. Bukan saja dalam main guli tau. Okey, baik. Kita lihat kata kunci. Kata kunci yang merujuk kepada peristiwa yang bersandar dan juga peristiwa yang tidak bersandar. Jadi jika anda melihat perkataan tidak dipulangkan, itu adalah peristiwa bersandar. Jika anda lihat perkataan dipulangkan ataupun dengan pemulangan, jadi kita anggap itu adalah peristiwa tidak bersandar. Dengan pemulangan. Dengan pemulangan maksudnya adalah jumlah dia masih tetap sama. Jumlah dia tidak berubah langsung, jumlah yang besar. Baik. Kita lihat satu contoh soalan. Contoh soalan ini adalah murid kena pilih yang mana satu peristiwa bersandar dan juga tidak bersandar. Jadi kita lihat soalan yang pertama. Mendapat dua batang pen yang berwarna sama apabila dua batang pen dikeluarkan satu demi satu dari bekas yang mengandungi 3 batang pen merah dan 2 batang pen biru tanpa pemulangan. Itu dia. Kata kunci anda adalah tanpa pemulangan. Jadi apakah peristiwa tersebut? Kita lihat soalan yang seterusnya. Kita telah mendapat 2 keping kad yang berhuruf sama dan dipilih secara rawak daripada perkataan baik, iaitu B-A-I-K. Satu demi satu dengan pemulangan. Maksudnya kita pilih satu huruf, kita dah dapat, kita catat kebarangkalian dia dan kita masukkan semula huruf tu ke dalam kotak itu semula. Jadi kotak tu sentiasa mempunyai jumlah yang sama. Ada 4 perkataan, sentiasa ada 4 perkataan. Jadi yang mana satu peristiwa bersandar dan tidak bersandar. Jadi apa kata kita tanya puteri kita pada hari ini? Murid-murid kita dalam talian. Siapa nak jawab yang pertama? Soalan yang pertama. Itu peristiwa bersandar atau tidak bersandar? Itu dia. Saya nampak Sarah tadi yang angkat tangan. Sarah, silakan. Soalan satu, jawapan dia ialah peristiwa bersandar. Peristiwa bersandar. Mari kita tanya dulu jawapan untuk soalan yang kedua. Lepas tu kita semak jawapan. Baik. Siapa yang ingin menjawab soalan nombor 2? Siapa yang ingin cuba? Silakan. Silakan Dayani. Soalan kedua, jawapan dia peristiwa tidak bersandar. Peristiwa tidak bersandar. Jadi kita lihat adakah jawapan mereka betul? Betul. Adakah anda di rumah, murid-murid di rumah mendapat jawapan yang sama? Saya harap anda mendapat jawapan yang sama. Anda kena ingat kata kuncinya adalah tanpa pemulangan dengan pemulangan. Jadi kalau anda boleh lihat kata kunci itu, anda boleh tahu yang mana satu peristiwa bersandar dan tak bersandar. Baik. Bila kita sebut pasal peristiwa bersandar dan tidak bersandar, kita kena rujuk kepada hukum pendarapan. Hukum pendarapan dalam kebarangkalian ini. Jadi, hukum pendarapan ini adalah khusus untuk peristiwa yang tidak bersandar, iaitu dengan pemulangan. Jadi,
itu adalah hukum pendarapan. Saya rasa anda pernah lihat simbol ini bila anda belajar topik tingkatan 4 iaitu operasi ke atas set. Dalam topik itu ada satu yang dipanggil sebagai persilangan. Jadi itu adalah simbol persilangan tersebut. Jadi A bersilang dengan B, itu adalah formulanya, iaitu kebarangkalian A darab dengan kebarangkalian B. Untuk pengetahuan anda, P bermaksud kebarangkalian. P bermaksud kebarangkalian. Dalam bahasa Inggeris, kebarangkalian ialah probability. Sebab tu kita gunakan perkataan P. Okey, baik. Apa kata kita lihat satu soalan? Mungkin bila kita lihat banyak rumus, tak faham. Jadi kita kena jawab soalan dulu, baru kita boleh faham rumus ini. Okay, setuju, cikgu. Baru kita tahu aplikasi rumus ini. Betul, betul. Okey, baik. Ini adalah soalannya. Kotak A dan kotak B masing-masing mengandungi kad berlabel dengan nombor 3, 5, 7, 9 dan kad berlabel dengan huruf X, Y, Z. Sekeping kad dipilih secara rawak masing-masing dari kotak A dan kotak B. Okey, untuk pengetahuan anda, rawak bermaksud kita pilih sahaja. Kita tak nampak kad tersebut. Anggap anda tidak nampak kad itu dan anda pilih sahaja. Okay, seperti baik. saya pilih guli tadi, ya, cikgu, betul, tanpa Hanif. memandang, ya, tanpa betul. ada niat. Pilih satu saja. Betul, dan kebetulan kedua-duanya hitam. Betul. Betul, okey. Baik, kotak A anda boleh lihat gambarnya 3, 5, 7 dan 9. Kotak B anda boleh lihat gambarnya adalah X, Y, Z. Okey, soalannya, hitung kebarangkalian mendapat faktor bagi 9 dan juga huruf Z. Satu lagi yang cikgu ingin terangkan pada anda adalah perkataan dan. Bila ada perkataan dan, itu bermaksud hukum pendarapan. Okey? Bila ada perkataan atau, itu adalah hukum yang lain. Kalau ada perkataan dan, itu adalah hukum pendarapan. Dan di sini perkataannya adalah kebarangkalian. Jadi kalau perkataannya adalah kebarangkalian jawapan kena dalam bentuk pecahan dan dipermudahkan pecahan tersebut. Jadi faktor bagi 9. Faktor anda pernah belajar di tingkatan 1. Anda pernah belajar di tingkatan 1. Ingat, apa-apa yang anda belajar di tingkatan 1, 2 dan 3, semua anda perlukan di tingkatan 4. Okey, baik. Saya rasa kita boleh tanya seorang, betul? Saya rasa boleh juga, boleh cikgu. Boleh juga kan? Okey, siapa yang ingin menjawab soalan cikgu? Hitung kebarangkalian mendapat faktor bagi 9 dan huruf Z. Siapa yang ingin menjawab? Tangan tu? Ada yang angkat tangan tadi? Itu dia, Adiba. Okay, silakan, Adiba. Oh, itu dia. Wah, cantik. Terus tunjuk jawapan. Okey, alright. Baik, Adiba. Adiba, pegang jawapan Adiba. Kita semak jawapan Adiba. Okey, faktor bagi 9 ialah 2/4. Maksudnya ada 2 nombor daripada 4 nombor, iaitu faktor bagi 9. Huruf Z pula ada satu je huruf Z di sana daripada 3 huruf. Okey, jadi kita nak kira kebarangkalian kedua-duanya 2/4 darab 1/3, kita dapat 1/6. Kita guna darab sebab perkataan dan. Okey, mari kita semak jawapannya. Adakah betul? Betul jawapan Adiba. Yeay, betul. Tahniah. Okey. Baik, saya rasa semua boleh dapat markah pada hari ini. Betul? Betul, cikgu. Betul. Berapa markah cikgu nak bagi? Tadi pun kita sudah ada dan ini soalan yang kedua, cikgu. Ini soalan kedua. Okey, saya rasa kita bagi 1 markah dulu. 1 markah sebab dulu. soalan-soalannya sangat senang, sangat mudah, jadi kita bagi 1 markah dulu. Boleh, saya rasa nanti tak sabar-sabar nak dapat markah penuh ni. Betul. Okey, baik. Kita lihat kaedah alternatif. Okey, kaedah alternatif adalah anda boleh gunakan kaedah jadual. Okey, kaedah jadual untuk menjawab soalan ini. Jadi bila anda guna kaedah jadual, anda boleh senaraikan 3, 5, 7, 9 di satu belah dan juga XYZ di satu belah di atas. Lepas tu anda boleh dapatkan pasangan dia. Lepas itu anda kira pasangan mana yang memuaskan soalan tersebut. Jadi, faktor 9 dan huruf Z, kita ada 2 pilihan sahaja, iaitu 3Z dan juga 9Z. Jadi, 2 daripada 12 pasangan yang anda dapat di sana, kita permudahkan, kita dapat 1/6. Itu jawapan dia. Okey, baik. Kita lihat satu lagi soalan. Okey, soalan ini, sebuah beg mengandungi 8 biji guli hijau dan sebiji guli merah.
Okey, dan 2 biji dipilih secara rawak. Kita pilih 2. Okey, wakilkan situasi ini dengan gambar raja pokok. Tadi kita lihat jadual, sekarang kita lihat gambar raja pokok. Soalan yang seterusnya, daripada gambar raja pokok itu, anda hitung kebarang kalian, anda boleh mendapat guli yang kedua warna merah ataupun kedua-dua guli itu berwarna hijau. Jadi saya rasa kita boleh tanya soalan yang pertama kepada pelajar kita. Siapa yang ada jawapan gambar raja pokok? Saya rasa gambar raja pokok ni tak boleh terangkan. Kita kena tunjuk. Kena tunjuk. Betul. Itu juga. dia, Dayani dah angkat tangan. Okey. Silakan Dayani. Tunjukkan jawapan anda. Cuba tinggi sikit boleh? Dayani ke belakang sikit. Ke belakang sikit dan tinggi sedikit. Tinggi sikit. Sikit lagi. Sikit lagi. Okey. Itu dia. Penuh sudah. Penuh sudah. Okey, baik. Menarik. Jadi kita boleh lihat, guli yang pertama adalah guli hijau, lepas tu guli merah. Guli yang kedua, kita boleh pilih sama ada hijau atau merah, hijau ataupun merah. Jadi kesudahan dia adalah, yang pertama adalah hijau dan hijau, yang kedua hijau dan merah, yang ketiga merah dan hijau, yang keempat merah dan merah. Tapi merah dan merah tidak boleh berlaku. Kenapa? Sebab ada satu je biji guli merah. Kalau kita pilih kali pertama guli merah, kali kedua memang dah tak ada dah guli merah. Jadi kesudahan ini tidak mungkin berlaku, tetapi untuk gambar anak pokok ni, gambar raja pokok, anda masih kena lukis. Mana ini tepatlah cikgu memang tepat. yang Dayani, jawapan Dayani memang tepat. Okey, baik. Kita lihat soalan yang kedua, iaitu guli yang kedua adalah guli berwarna merah. Jadi siapa yang ingin menjawab soalan cikgu kebarang kalian tersebut? Itu dia, ada seorang dah angkat tangan dah. Okey, silakan Sarah. Semua tunjuk jawapan. Bagus. Semua tunjuk jawapan. Okey. Baik. Jawapannya adalah 8/9. Kita darab dengan 1/8. Jadi kita akan mendapat jawapannya 1/9. Okey, baik. Kita lihat soalan yang kedua, iaitu kedua-dua guli adalah berwarna hijau. Siapa yang boleh beri jawapannya? Okey, silakan Adiba. Adakah sama? Okey, kedua-dua warna hijau. Jadi 8/9 kita darab dengan 7/8. Anda boleh lihat guli itu semakin berkurang. Sebab kita dah ambil satu guli hijau, jadi dalam bekas tu guli dia dah kurang. Jadi kita dapat 7/9. Baik, sangat menarik cikgu. Cikgu, berapa markah nak beri untuk murid-murid kita ni? Saya rasa semua boleh dapat 2 markah. 2 markah dua untuk markah. anda semua. Nanti abang akan tampal lagi gambar sushi di sini untuk markah anda. Tapi sekarang kita akan berehat sebentar. Banyak lagi cikgu kita ingin kongsi mengenai matematik kebarang kalian. Sangat menarik topik ini, tetapi jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot menengah atas. Sama-sama kita sedang belajar matematik untuk tingkatan 4 dan topiknya ialah kebarang kalian peristiwa bergabung. Begitu menarik ya. Dan cikgu kita bersama saya, cikgu. Sekarang kita akan berbincang mengenai peristiwa saling eksklusif dan tidak eksklusif ya cikgu. Betul. Apa maksud tu cikgu? Eksklusif maksudnya adalah perkataan yang kita biasa dengar. Saya eksklusif, Hanif eksklusif, kita berdua eksklusif, kita tak ada benda yang kita berkongsi. Jadi betul. itu yang dipanggil sebagai eksklusif. Baik. Jadi kalau tidak saling eksklusif maksudnya ada perkara yang dikongsi bersama. Itu yang dimaksud sebagai tidak saling eksklusif. Jadi dalam bab ini, dalam segmen ini kita akan belajar peristiwa saling eksklusif dan tidak eksklusif, di mana cikgu ada terangkan sebentar tadi, iaitu apa maksud saling eksklusif. Anda boleh lihat cikgu ada letak gambar di mana ada gambar Raja Wen, ada 2 bulat di gambar Raja Wen ini dan mereka tidak bertemu.
Jadi itu yang dipanggil sebagai eksklusif. Jika mereka bertemu, itu dipanggil sebagai tidak eksklusif langsung. Jadi, kalau saling eksklusif, kita boleh lihat dia tiada persilangan. Persilangan maksudnya adalah bila kedua-dua bulat ini mereka bersilang begini. Inilah dimaksud sebagai persilangan. Dan anda pasti dah belajar dalam bab operasi keatasan. Operasi keatasan, bab nombor 4 di tingkatan 4. Okey, baik. Kita lihat satu soalan, di mana ini adalah situasi sebenar. Situasi sebenar, dan anda akan beritahu saya iaitu adakah ini eksklusif ataupun tidak eksklusif. Di mana perkara A, pekerja yang bergaji kurang iaitu 2,500. Perkara B adalah pekerja yang membayar cukai pendapatan, dan C adalah pekerja pergi bekerja dengan menaiki kereta. Jadi adakah dua peristiwa ini iaitu peristiwa A dan B ataupun peristiwa A dan C, yang mana satu eksklusif dan tidak eksklusif? Jadi saya rasa kita tanya murid kita yang berada di sini, siapa yang ingin menjawab soalan cikgu? Baca betul-betul. Ini betul-betul mengenai dunia pekerjaan. Itu dia. nanti. Putri dah siap angkat tangan, dah semangat nak menjawab. Okey, silakan Putri. Putri kena pasang mic saya rasa, Putri. B, jawapan dia peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, bagi untuk soalan A, boleh cikgu dengar sekali lagi jawapannya? Peristiwa saling eksklusif. Saling eksklusif. Okey, jadi untuk B tidak saling eksklusif. Okey, jadi kita lihat jawapannya betul jawapannya. Okey, baik, untuk pengetahuan murid-murid di sana, bila anda bergaji kurang daripada 2,500, anda tidak perlu bayar cukai pendapatan lagi. Cukai pendapatan anda akan bayar bila anda mula mendapat gaji 2,500 dan ke atas. Tapi bila anda dapat gaji 2,500, saya rasa ramai yang dah ada kereta pada masa tu. Saya setuju, cikgu. Walaupun gaji 2,500. Jadi itu adalah kita panggil tidak saling eksklusif, sebab mereka boleh dapat gaji tu dan boleh naik kereta. Baik. Okey, itu cikgu, adalah berapa markah nak bagi tu cikgu sebab dapat jawapan yang betul? Kedua-dua jawapannya betul. dua-dua jawapannya betul, kita bagi 2 markah. Kita bagi 2 nanti markah. saya akan tambah sushi di sini. Sushi ni semua markah anda. Betul. Okey, baik. Kita lihat bila kita sebut mengenai eksklusif dan tidak saling eksklusif, ini melibatkan hukum penambahan. Hukum penambahan. Jadi, hukum penambahan ini ada 2 hukum penambahan, di mana satu adalah untuk yang eksklusif, satu lagi yang bukan eksklusif ataupun tidak eksklusif. Jadi, anda boleh lihat di depan di paparan anda, kalau dia tidak saling eksklusif, itu adalah hukum penambahan dia, di mana kebarangkalian peristiwa A kita tambah dengan kebarangkalian peristiwa B, dan kita tolak dengan persilangan peristiwa A dan B. Ini adalah persilangan peristiwa A dan B. Lepas itu, kalau dia adalah eksklusif, kita tambah sahaja. Yang kebarangkalian A dan kebarangkalian B kita tambah sahaja sebab mereka tidak bersilang. Okey, baik. Apa kata kita lihat soalan supaya kita lebih faham mengenai hukum penambahan ini. Okey, baik. Silakan, cikgu. Alright, ini adalah soalannya, di mana gambar rajawan di sebelah menunjukkan hubungan antara set semesta A, B dan C. Satu nombor dipilih secara rawak daripada set semesta. Tentu sahkan rumus penambahan. Tentu sahkan maksudnya adalah cikgu dah bagi rumus, sekarang anda buktikan adakah rumus yang cikgu bagi itu betul ataupun tidak. Okey? Bagi kebarangkalian, untuk soalan A, mendapat satu nombor genap atau nombor gandaan 5. Soalan B, mendapat satu nombor genap atau nombor perdana. Okey, jadi cikgu ingin anda lihat perkataan atau di sana. Atau merujuk kepada hukum penambahan. Itu adalah maksud atau. Jadi, bagaimana kita nak tentu sahkan? Kira dulu kebarangkalian di sebelah kanan dan juga kebarangkalian di sebelah kiri. Tadi cikgu ada beri rumus kepada anda. Ini adalah rumusnya. Kira yang belah kanan, kira yang belah kiri, dan tentu sahkan sama tak jawapan dia. Jadi kita tanya pelajar kita siapa yang boleh jawab soalan ni, soalan A. Murid-murid di rumah juga pastikan anda juga sedang cuba menjawab soalan ni tau. Kita dah tu ada dah Adibah. Ada yang cuba. Tu dia. Adibah, silakan. Silakan Adibah.
Semangat betul Adibah, cikgu. Dengan gelak-gelak dan senyumannya. Baiklah, kita tengok jawapan Adibah di sini. Okey, baik. Okey, Adibah pegang sekejap jawapan itu. Jadi anda boleh lihat di sebelah kiri kita, di sebelah kiri kita ada gabungan A dan B. Okey, kita dapat 5/9. Lepas itu Adibah ada kira A dan B juga. Okey, di mana dia dapat 5/9. Lepas tu dia bagi tahu jawapan dia adalah sama. Betul ke Adibah jawapannya? Betul ke cara cikgu terangkan tu? Betul? Betul. Okey, baik. Kita lihat adakah jawapan Adibah tu betul ataupun tidak. Ini adalah jawapannya. Betul jawapan Adibah. Tapi cikgu ingin tunjukkan kepada anda dalam bentuk gambar Raja Wen bagaimana kita boleh interpretasikan jawapan tersebut. Jadi anda boleh lihat A dan anda boleh lihat bulatan B, mereka tidak bersilang. Jadi ini adalah eksklusif. Okey, ini adalah eksklusif. Jadi kita akan kira mengikut hukum pendarapan untuk yang eksklusif. Okey, baik. Apa kata kita lihat jawapan untuk B pula? B. Okey, soalan B adalah mendapat satu nombor genap ataupun nombor perdana. Jadi siapa yang ingin tentusahkan rumus tu? Siapa yang ingin cuba? Silakan Sarah. Silakan Sarah. Cuba angkat tinggi sikit je lagi Sarah. Baiklah. Okey, baik. Jadi kita ada peristiwa A bergabung dengan B 7/9. Okey, disebabkan itu adalah bersilang, jadi saya rasa Sarah buat tolak dengan persilangan dia. Betul ke Sarah? Betul. Okey, alright, betul. Okay. Baiklah, Sarah angguk betul tu. Sarah angguk betul. Okey, saya rasa apa kata Sarah terangkan jawapan Sarah? Betul juga tu. Apa kata Sarah terangkan jawapannya? Mula-mula saya buat kebarangkalian A kesatuan B sama dengan 7/9. Sebab dia bersilang, so saya buat kebarangkalian A tambah dengan kebarangkalian C tolak dengan kebarangkalian A silang C sama dengan 4/9 tambah 4/9 tambah 1/9. So jumlah dia ialah 7/9. Jadi saya dapat buktikan kebarangkalian A kesatuan C sama dengan kebarangkalian A tambah dengan kebarangkalian C sama dengan kebarangkalian A silang C. Baik. Okey. Jadi, itu adalah jawapan daripada Sarah dan jawapannya adalah betul. Sebab dia bersilang, jadi kita kena gunakan hukum penambahan yang bersilang. Okey, hukum penambahan yang tidak saling eksklusif di mana anda akan tolak dengan persilangannya. Jadi, ini adalah gambar Raja Wen yang boleh anda lihat di depan. Okey, di mana bagaimana kita akan tolak dia punya persilangan tersebut. Baik. Berapakah markah mereka, cikgu? Saya rasa masih lagi cemerlang ni. Semua dapat jawapan yang cemerlang. betul. Okey, baik. Bagi saya, kalau dah tentu sahkan satu rumus, saya boleh bagi 3 markah. 3 markah, cikgu? 3 markah. Sebab mereka boleh buktikan di sebelah kanan adalah sama dengan di sebelah kiri. Jadi kita boleh beri 3 markah. Baik. Tahniah kepada kedua-dua murid kita tadi mendapat 3 markah. Murid di rumah juga pastikan jawab tau. Kena buat jalan kerja tu sangat penting kan, cikgu? Ya, betul. Jalan kerja sangat penting. Dalam matematik, tanpa jalan kerja, tak ada jawapan. Saya setuju. Baiklah, saya rasa cikgu kita ada satu lagi soalan ni. Ya, betul. Ya, Okey, baik. cikgu. Kita lihat satu lagi soalan, iaitu kita ada 5 keping kad yang berlabel huruf cinta. Cinta. Okey. Dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Sekeping kad dipilih secara rawak. Hitung kebarangkalian kad itu berlabel huruf konsonan atau A. Itu kita kena tahu apa itu huruf konsonan. Konsonan rasanya huruf apa tu? Konsonan dalam perkataan cinta ini, cikgu, saya rasa ialah huruf C, N dan T. Adakah itu betul, cikgu? Bagus, Hanif. Saya rasa saya kena bagi markah pada Hanif untuk hari ini. Saya dapat markah sushi ni juga, cikgu. Ya, betul. Tapi Hanif boleh pilih sushi tersebut. Tentunya. Boleh pilih. Baiklah, inilah kegemaran saya, ikan salmon ni. Okey, alright. Baik, saya rasa kita tanya pelajar kita apakah jawapan yang mereka telah dapat. Boleh? Baik, Siapa silakan. yang ingin menjawab soalan ni? Murid kita. Dayani. Okey, silakan Dayani. Okey, apa kata Dayani? Terangkan jawapan Dayani kepada cikgu. Baiklah. Kebarangkalian huruf konsonan atau huruf A. Silakan, Dayani. Okey.
huruf konsonan ada 3, jadi 3/5 tambah huruf A dia ada 1, jadi 1/5. 3/5 tambah 1/5 jadi 4/5. Okey, jadi 4/5. Okey, kita lihat jawapan. Adakah Dayani jawapannya betul? Betul, jawapan Dayani. Okey, tapi cikgu nak anda lihat kenapa kita gunakan rumus ini. Bukan kita tolak. Kita ada penambahan, kita ada tolak. Ada satu lagi rumus yang melibatkan tolak, betul? Kenapa kita hanya tambah? Sebab kalau anda lihat, kalau cikgu senaraikan konsonan dan cikgu senaraikan huruf A, mereka tidak ada persilangan. Tak ada huruf yang sama di antara mereka. Jadi, kita hanya tambah sahaja kebarangkalian yang mereka dapat tu. Jadi 3/5 kita tambah dengan 1/5, kita dapat 4/5. Jadi Hanif, bolehkah kita teruskan ataupun Saya rasa sangat menarik lah. Cikgu nak bagi markah dulu tak dekat murid kita tadi? Okey, boleh. Boleh. Jadi saya nak bagi markah untuk ini, saya bagi 2 markah. 2 markah, Dua cikgu. markah. Ya. Baik, Okey, tahniah baik. cikgu. Cikgu, saya rasa sempat tak untuk satu lagi soalan? Okey, boleh. Boleh Baik. kita sempat buat satu lagi soalan. Saya rasa Hanif pun bersemangat nak jawab ni. Betul cikgu, banyak dah okey. saya belajar ni. Okey, baik. Kita ada satu lagi soalan, iaitu kebarangkalian kita mendapat telefon pintar yang mengalami masalah paparan ialah 2/13. Okey, 2 buah telefon pintar dipilih secara rawak. Okey, lakar 1 gambar rajah pokok. Okey, dan seterusnya, hitung kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar yang dipilih mengalami masalah paparan. Sekurang-kurangnya maksudnya adalah sama ada satu saja bila anda pilih kali pertama, dia bermasalah, ataupun anda pilih kali kedua, dia bermasalah, ataupun dua-dua kali pun anda pilih bermasalah telefon itu. Jadi yang penting adalah gambar rajah pokok. Okay, kenapa, di mana anda kena lukis gambar rajah pokok adalah bila anda ada situasi di mana mereka tanya 2 buah telefon pintar. Bila ada soalan mengenai dua buah telefon pintar atau apa-apa yang melibatkan 2, anda lukislah satu gambar rajah pokok. Jadi, apa kata kita lihat gambar anak pokok tu? Gambar rajah pokok tersebut. Ada yang dah siap ke? Ada yang dah siap sebab saya rasa Dah siap. senang gambar. Itu dia. Intan. Dia tak sabar sebab kawan-kawan dia dah jawab, jadi dia pun nak jawab juga. Betul. Okey. Intan suka alam sekitar ni. So, cepat dia lukis pokok. Silakan Okey, Intan. Okey, baik. Silakan Intan. Ya, cuba angkat tinggi sikit je Intan. Okey. Okey, Cemerlang. Baiklah. Okey, baik. Kita boleh lihat di sana gambar pokok daripada Intan. Kita ada M dan juga M tanda. Saya rasa M bermaksud masalah dan M tanda adalah yang tidak ada masalah. Okey. Jadi kita boleh lihat kita isi sahaja 2/13 dan 11/13. Okey, kenapa 11/13? Sebab 13 kita tolak dengan 2 lah, kita dapat 11/13. Okey, jadi kita lihat adakah jawapannya sama dengan jawapan cikgu? Ya, betul. Jawapannya sama dengan jawapan cikgu. Okey. Baik. Kita boleh lihat ada satu lagi kaedah untuk menjawab soalan ini, iaitu kalau kita lihat untuk mendapat sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar untuk mengalami masalah paparan, itu adalah jawapannya. Jadi kita boleh lihat ada 3 pasangan yang boleh anda pilih. Jadi itu adalah jawapannya. Dan ada satu lagi kaedah alternatif di mana anda boleh tolak satu, tolak dengan yang tidak ada masalah langsung. Jadi anda masih akan dapat jawapan yang sama. Jadi Hanif, saya rasa macam pelajar kita murid kita boleh dapat jawapan ni rasanya. Saya rasa boleh dapat jawapannya cikgu. Dan itulah untuk soalan yang terakhir tadi cikgu Betul. jawapannya. Betul. Mengenai kebarangkalian tadi 48/169. Betul. Baiklah cikgu, berapakah ganjaran yang kita nak bagi kepada murid kita ni? Saya rasa gambar pokok tersebut dah susah untuk lukis dan murid kita boleh melukis, jadi kita bagi 2 markah. 2 markah ya. Dua Dan markah. kita itu sangat cemerlang dan kita akan berehat sebentar nak kumpul markah lagi kan. Teruskan bersama kami di Didik TV KPM.
KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM dalam slot menengah atas. Sekarang kita sedang belajar mata pelajaran matematik tingkatan 4 dan topiknya ialah kebarangkalian peristiwa bergabung. Begitu menarik. Baiklah, cikgu kita banyak dah ajar kita hari ini. Sekarang kita nak mengukuhkan kefahaman kita mengenai topik ni, cikgu. Okey, baik. Jadi untuk kita kukuhkan kita pemahaman kita dalam topik ni, apa kata kita buat satu soalan? Baik, silakan, cikgu. Baik. Ini adalah soalannya. Di mana dua kepingkat berlabel dengan nombor 77 dan 91 dimasukkan ke dalam kotak M, dan tiga kepingkat yang berlabel dengan huruf RIA dimasukkan dalam kotak N. Sekepingkat dipilih secara rawak daripada kotak M dan juga N masing-masing. Sekepingkat dipilih secara rawak. Soalan cikgu adalah lengkapkan jadual berikut. Cikgu dah siap bagi jadual, hanya ada lompong di tengah-tengah tersebut. Jadi sebenarnya senang untuk kita lengkapkan jadual ini. Jadi saya rasa senang rasanya untuk jawab soalan ni. Ada yang ingin cuba, murid-murid di rumah tengok jadual cikgu dan murid-murid dalam talian. Ada yang nak cuba ke? Ada yang nak cuba? Oh, tu dia Dayani. Silakan, Dayani. Silakan. Okey, baik. Dayani boleh ke kiri sedikit? Okey, Yes, itu dia. betul. Okey, nampak. Okey, baik. Kita boleh lihat lompong yang pertama 77 dengan I, lepas tu 77 dengan A, lepas tu 91 dengan R dan juga 91 dengan A. Memang senang. Okey, anda hanya kena ambil pasangan-pasangan yang sesuai. Jadi kita lihat adakah jawapannya betul? Betul jawapan Dayani. Okey, tahniah Dayani. Tahniah, Dayani. Cikgu bagi Dayani 2 markah. 2 markah untuk Dayani. Okey, baik. Kita lihat soalan yang seterusnya. Okey, ini adalah soalan yang seterusnya, iaitu dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, okey, hitung kebarangkalian bahawa anda mendapat kad nombor dengan hasil tambah digit melebihi 10 dan juga kad konsonan dipilih. Jadi anda dapat digit lebih dari 10 dan juga konsonan. Okey, jadi adakah sesiapa mendapat jawapan yang sama dengan jawapan cikgu? Siapa yang boleh bentangkan jawapan? Tunjuk. Soalan untuk nombor B1. Oh, kita ada kongsi kamera, cikgu. Kita ada Dayani. kongsi kamera. Betul, kita ada kongsi kamera Masih lagi ada untuk 4 soalan murid dan talian. B1. Baiklah, soalan cikgu. Sesiapa yang mendapat jawapan yang sama dengan cikgu untuk soalan B1? Ada? Ada ke? Sarah pun tadi tersenyum sedikit. Sarah dapat jawapan yang sama ke? Ya. Sarah ingin tunjukkan jawapan atau Sarah ingin memberitahu jawapan? Boleh buka mic. Saya nak explain jawapan saya. Oh, nak explain. Oh, wah, nak Baik. terangkan jawapannya. Okey, baik. Silakan. Sarah. Silakan Sarah. Jadi kad nombor dengan hasil tambah digit melebihi 10 dengan kad konsonan saya pilih. Lepas tu kebarangkalian kad nombor dengan hasil tambah digit dipilih sama dengan simbol telinga Okey. dalam kurungan 77, R dalam Baik. Mungkin saya rasa dah taliannya betul. kurang dia hidup ialah tapi 1/6. Betul. Okey, itu baik. yang paling penting. Kita dapat betul. jawapan ni, cikgu. Betul, itu yang paling penting. Okey, baik. Kita boleh lihat kita mendapat kad dengan hasil tambah digit melebihi 10 dan juga konsonan kita dapat 1/6. Kita hanya ambil yang ini sahaja. Okey, bila ada perkataan atau, macam soalan yang kedua ialah atau kad konsonan, kita boleh pilih sama ada 77 ataupun kita boleh pilih sama ada dia adalah konsonan. Okey, konsonan seperti R ataupun konsonan R sahajalah. Okey, di sana. Okey, dan juga kita boleh lihat kita ada 4 pasangan, jadi 4/6. Ingat, cikgu ada terangkan kepada anda, tolong permudahkan jawapan anda, jadi anda akan dapat 2/3. Jadi itu adalah jawapannya. Baiklah, saya pasti murid-murid kita dapat jawapan kepada soalan-soalan cikgu kita ni. Murid-murid di rumah juga boleh dapat, cikgu. Cikgu, saya rasa kita sudah sampai ke akhir rancangan dan pembelajaran kita hari ini. Boleh kita dapatkan rumusan, cikgu, mengenai topik kita hari ini? Baik, hari ini kita telah pun mempelajari kebarangkalian peristiwa bergabung, iaitu kita ada 2 peristiwa, kita gabungkan peristiwa itu. Dan kita telah pun mempelajari peristiwa bersandar dan tak bersandar.
Selain itu, kita telah pun mempelajari peristiwa eksklusif dan tidak eksklusif. Selain itu, anda juga pernah belajar mengenai hukum pendarapan dan juga hukum penambahan dalam kebarangkalian. Itu adalah secara rumusannya. Apa yang kita telah belajar? Rumusan yang kita belajar hari ini mengenai kebarangkalian peristiwa bergabung sangat penting, dan saya pasti cikgu topik ini boleh digunakan dalam kehidupan seharian kita. Betul. Bukan sahaja macam nak cari guli yang berwarna, tetapi dalam pelbagai perkara yang kita lakukan. Betul. Baik cikgu, saya rasa murid-murid kita sangat cemerlang hari ini. Apa pendapat cikgu mengenai keseluruhan prestasi keseluruhan mereka? Minta maaf. Okey, baik. Prestasi keseluruhan murid kita ada Intan, Sarah, Dayani dan juga Adibah sangat cemerlang. Okey, bagi topik kebarangkalian, saya faham topik kebarangkalian adalah salah satu topik yang memang susah untuk pelajar pelajari, tetapi hari ini cikgu telah pun mengajar anda topik ini secara ringkas dan juga saya rasa anda faham, murid-murid di luar sana, dan mereka dengan cemerlang. Saya boleh cakap cemerlang. Cemerlang kepada, walaupun ada 3 kamera tetapi ada 4 murid di sana. Itu bagus tu cikgu, sebab mereka pandai menyelesaikan masalah dengan cepat. Betul. Itu sangat penting. Betul. Baik cikgu, saya pasti murid-murid di rumah, sebenarnya saya juga, kita ingin ulang kaji dengan lebih lanjut. Di manakah kita boleh dapat bahan rujukan tersebut cikgu? Jadi bahan rujukan untuk topik-topik ini anda boleh dapati di portal Sumberku. Portal Sumberku. Portal Sumberku yang anda boleh perhatikan pautan yang berada di kaca TV anda, terus ke pautan tersebut kerana saya pasti banyak lagi benda nak belajar. Kita juga ingin mengukuhkan dalam minda kita apa yang cikgu kita telah ajar hari ini. Baiklah, dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini, iaitu Cikgu Sangkita. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Saya pun belajar sebenarnya hari ini. Betul. Tentunya saya pasti murid-murid di rumah lebih banyak belajar, dan juga juru bahasa kita iaitu Cikgu Adina. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Adina. Dan tentunya kepada keempat murid dalam talian kita hari ini, mereka adalah Adibah, Sarah, Putri dan juga Dayani. Semuanya cemerlang. Cikgu kita cakap tadi, cemerlang anda semua. Dan kepada murid-murid di rumah, teruskan pembelajaran anda. Matematik ni mudah kan cikgu? Betul. Matematik mudah, sangat mudah. Teruskan lakukan latihan pengukuhan, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi di Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean. Bye semua.